Recording in progress. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama insya-Allah untuk sambung perbincangan tadabbur surah As-Sajdah, yang mana hari ini kita dah masuk kepada siri yang keempat. Jadi hari ini saya difahamkan maknanya untuk kelas pagi ini kita saya menggantikan Ustaz Syamsul yang tak dapat ada kekangan pada pagi ini. Jadi saya menggantikan insya-Allah untuk kita sambung terus perbincangan kita surah As-Sajdah. Baik. Jadi kalau kita lihat pada sesi yang kedua dan ketiga, sebelum ini kita telah melihat hubungan di antara surah As-Sajdah dengan surah-surah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang Nabi baca. Antaranya yang Nabi baca ketika mana pada hari Jumaat, iaitu surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Dan juga surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk yang Nabi SAW membacanya di dalam sebelum daripada Nabi SAW tidur. Baik. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan terus menyambungkan perbincangan kita tentang surah As-Sajdah. Yang ini kita masuk kepada perbincangan kepada ayat-ayat di dalam surah As-Sajdah. Baik. Jadi sebagaimana yang saya pernah sebutkan pada sesi yang pertama dahulu berkaitan dengan pembahagian surah. Pembahagian surah mengikut tema yang kita sebut tema besar daripada surah As-Sajdah ini adalah nak menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita sebagai orang yang beriman seharusnya respon terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan sujud. Yang ini dengan sujud dengan membawa maksud kita menyerahkan diri kita sepenuhnya bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, menturuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita membahagikan surah ini kepada 3 bahagian sekurang-kurangnya. Sebagaimana yang selalu sebutkan bahawa setiap surah dalam Al-Quran terbahagi pada 3. Dia ada mukaddimah, dia ada isinya dan ada penutupnya. Jadi ayat pertama hingga ayat ke-9 ini mukaddimah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Allah pencipta dan pengurus segala perihal langit dan bumi. Dan dialah juga yang menurunkan kitab kepada Nabi SAW untuk mengajak kepada ini. Bermakna bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Allah menguruskan perihal langit dan bumi, ini satu perkara yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih sukar bagi dalam kacamata manusia nak menguruskan alam ni. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala sudah tentulah mudah. Cuma nak sebutkan dengan kekuasaan, dengan kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala miliki itu, maka dialah Tuhan yang sama yang mana menurunkan Alkitab kepada manusia. Dan fungsi kitab itu adalah untuk memberikan peringatan, mengajak manusia kepada beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, mengajak untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala, merasai tazallul, merasai kehinaan di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan juga maha luas. Baik. Jadi ayat pertama hingga ayat ke-9 adalah ayat berkaitan dengan mukaddimah.
Ini bukanlah mukadimah kuliah, tapi mukadimah surah. Mukadimah surah. Dan ayat 10 hingga 25 mempamerkan sikap orang-orang kafir dan sikap orang-orang mukmin terhadap kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta penjelasan tentang pengakhiran kedua-duanya di hari akhirat. Jadi pada ayat isu ataupun isinya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang dua jenis manusia. Ini orang kafir dan juga orang mukmin. Bagaimana kedua-duanya ataupun dua golongan ini ketika mana mereka berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apa mauqif mereka, apa stand mereka. Maka orang kafir ni mereka balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka ini tidak beriman terhadap perjumpaan ataupun pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang beriman, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang beriman adalah orang yang mana mereka sujud, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penutup bagi surah As-Sajdah, penegasan terhadap tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu penutup ini dia review balik. Ini dia memperjelaskan semula tentang surah tersebut, iaitu tentang kekuasaan Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkan Al-Quran. Dan pengakhiran kepada orang kafir ini adalah penyesalan, kerana keengganan mereka untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, dan juga Rasulullah menyampaikan kepada kita. Baik. Jadi ayat pertama hingga ayat 9 yang kita akan bahaskan hari ini. Bukan 9 ayat lah, tapi mana mungkin 1-2 ayat. Jadi nak sebutkan dalam mukaddimah. Jadi kebiasaannya dalam kuliah siri saya dalam surah Yasin dulu pun, maknanya biasanya mukaddimah ni dia agak panjang sikit. Jadi ada beberapa isu yang cuba saya bawakan terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kita bincang dengan bukan sekadar terus spesifik kepada ayat, tetapi apa yang boleh kita bincangkan dari sudut ilmu berkaitan dengan ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Baik. Jadi ayat pertama hingga ayat 9 ini adalah mukaddimah. Ayat pertama iaitu Alif Lam Mim. Kita telah bincangkan pada minggu yang pertama, iaitu hikmah-hikmah daripada huruf-huruf muqatta'ah. Yang kita sebutkan hikmah huruf muqatta'ah ini ada 3. Pertama, kepada orang beriman, huruf-huruf ini adalah huruf-huruf Alif Lam Mim itu, huruf-huruf yang keluar daripada makharijul huruf, iaitu tempat keluar huruf yang ada di dalam anggota badan manusia. Bermula daripada al-jawf, rongga, al-halq, kemudian naik kepada al-lisan, kemudian kepada bibir dan juga hidung. Semua manusia ada 5 rongga ataupun 5 tempat keluar huruf yang sama. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Al-Quran itu adalah Al-Quran yang boleh dibaca oleh semua manusia. Jadi apa yang diperlukan adalah kesungguhan dalam kita nak memperbaiki bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang kedua, hikmah huruf muqatta'ah yang kita sebutkan adalah kalau tuan-tuan masih ingat, maknanya pada minggu yang pertama, dan ini tak ada dalam slide ini sebab saya dah sebut pada minggu pertama, ini just review ringkas sahaja. Yang kedua, huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang disebutkan, yang dikeluar daripada makharijul huruf, huruf-huruf yang sama telah membentuk syair-syair dalam oleh orang-orang Arab pada ketika itu. Jadi menunjukkan bahawa huruf-huruf itu disusun menjadi syair. Jadi orang Arab ni, kalau kita tengok syair-syair mereka ni,
dia tak macam kita syair ataupun sajak Melayu kita. Sajak Melayu kita mungkin di duduk tepi pantai kan. Ini ambil ilham dan sebagainya. Orang Arab ni kehebatan mereka bersyair ni hingga kan bila berlaku satu peristiwa, contoh peristiwa sukar ataupun peristiwa duka pada mereka, directly maknanya dia boleh keluarkan ayat ataupun bait-bait syair tu. Kalau benda yang seronok kan, dia terus keluarkan bait-bait syair. Ataupun dia nampak satu contoh wanita yang cantik ke, dia nak menggambarkan wanita tersebut, maka dia keluarkan bait-bait syair. Ini dipuji-puji itu dengan dia mengeluarkan bait-bait syair. Jadi nak sebutkan bait syair itu juga terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah yang sama dengan Al-Quran. Tetapi dari sudut kontens, kandungan syair jauh bezanya dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ni mendatangkan mesej-mesej ketuhanan, mesej-mesej untuk manusia ini beriman, ada mesejnya, akhlak dan sebagainya. Sedangkan syair hanyalah banyaknya pemujaan, kan, suatu keseronokan, kegembiraan yang tidak ada kandungan hikmahnya sebahagian besarnya lah. Bukan kata tak ada langsung manfaat syair ni, ada, tapi tidak mana seperti mana Al-Quran. Jadi oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan huruf-huruf muqatta'ah ni sebagai bentuk cabaran. Cuba datangkan semisal mana Al-Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Kan? Ini kalaulah kamu mampu ataupun kamu ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, cubalah datangkan semisal mana Al-Quran. Dan sudah tentulah tidak mampu untuk mendatangkan. Dan yang ketiga kita sebut Alif Lam Mim ini juga, yang mana Nabi SAW membacanya dalam bentuk ejaan. Alif Lam Mim, satu-satu huruf. Jadi menunjukkan bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya daripada Nabi SAW, kerana Nabi SAW terkenal ataupun dikenali sebagai ummiyin, yang tak mampu membaca dan juga menulis. Baik. Jadi itu ringkasnya ayat yang pertama, Alif Lam Mim, dan juga kita melihat Alif Lam Mim itu secara hikmah secara keseluruhannya pada surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah tersebut, ataupun huruf-huruf yang dibaca secara terpisah. Baik. Jadi pada hari ini kita sambung pada ayat yang kedua. Baru kita nak masuk kepada ayat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Iaitu selepas daripada Alif Lam Mim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut diturunkan Al-Quran ini dengan tidak ada sebarang syak kepadanya ataupun tidak ada sebarang keraguan padanya dari Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi itu terjemahannya. Jadi konteks ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada keraguan di dalamnya. Baik. Jadi kalau kita melihat terlebih dahulu tafsiran secara umum, ini supaya kita nampak gambaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan pada ayat yang kedua. Baik. Dalam ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengisyaratkan kemukjizatan Al-Quran untuk menegaskan bahawa penurunannya adalah daripada Tuhan semesta alam. Kita dah sebutkan Alif Lam Mim, maknanya diberkait dengan ayat pertama, iaitu yang mengembarkan kemukjizatan Al-Quran, yang memberi kemukjizatan kepada ayat-ayatnya itu mukjizat. Mukjizat yang membawa maksud yang mencabar musuh-musuh untuk mendatangkan semisalnya. Jadi ia menegaskan bahawa ia datangnya daripada Allah. Kerana mustahil Nabi SAW yang mendatangkan Al-Quran, kerana Nabi SAW adalah ummiyin. Maka dia datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Kenapa disebutkan Rabbil Alamin? Kerana nak gambarkan bahawa urus takbir, urusan segala yang berada di atas muka bumi ini
adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu. Dia ini disebutkan dalam ayat yang kelima dalam surah As-Sajdah. Ini segala urus takbir itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika urus takbir berkaitan dengan alam ini, dengan kompleksnya, dengan kesukarannya yang banyak lagi dari sudut pengetahuan manusia ini tak mampu untuk mencapai seluruhnya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala begitu mudah untuk mendatangkan panduan yang bersesuaian dengan penciptaannya. Hujah ini untuk menyangkal dakwaan kaum musyrikin tentang Al-Quran adalah rekaan daripada manusia. Jadi kenapa disebutkan dua perkara yang penting dalam Quran ini? Tidak ada keraguan dan Al-Quran adalah turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua isu yang utama dalam ayat yang kedua ini kerana nak menyangkal dakwaan kaum musyrikin. Pada ayat ketiga nanti mereka kata am yaqulu naftara. Jadi mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah ciptaan, rekaan Nabi SAW. Jadi ayat kedua ini nak menegaskan hujah untuk menyangkal dakwaan mereka pada ayat yang ketiga. Ini dakwaan kaum musyrikin tentang Al-Quran adalah rekaan manusia sekaligus menolak pendustaan mereka terhadap risalah Nabi SAW dan juga terhadap Nabi SAW. Hal ini dikuatkan lagi dengan penafian adanya keraguan di dalamnya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebut turunnya pada Allah dan kemudian dinafikan pula la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik. Jadi itu gambaran umum tentang ayat yang kedua daripada surah As-Sajdah. Ini kita boleh nampak. Jadi ayat yang kedua ni fungsinya datang untuk menyebutkan Al-Quran itu daripada Allah dan juga nak penafian terhadap keraguan di dalamnya adalah untuk menolak dakwaan orang musyrikin bahawa Al-Quran itu adalah rekaan Nabi SAW. Baik. Jadi kalau kita pergi kepada word by word dalam ayat ini, ada mukadimah saya sebutkan tadi, maknanya biasanya mukadimah ni kita akan panjang sikit, maknanya kita melihat kepada word by word yang digunakan di dalam ayat. Baik. Yang pertama adalah perkataan tanzil. Tanzil, yang mana tanzil ini berasal daripada perkataan nazzala. Nazzala. Nazzala yunazzilu tanzilan. Yang membawa maksud penurunan. Yang ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Cuma dari sudut aspek penurunan dalam Al-Quran, dia ada beza di antara anzala ataupun unzila dengan nazzala yunazzilu tanzilan. Ini sebab kita pun nak masuk dalam bulan Ramadan. Ini surah ini yang akan dibaca kerap dalam bulan Ramadan nanti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi mungkin bagusnya kita memahami tentang perbezaan ketika mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan anzala dengan nazzala. Jadi perkataan tanzil itu asalnya daripada perkataan nazzala. Ni. Yang kedua, ni perkataan anzala. Ini saya sebut buat di sini nazzala tanzil. Baik. Apa beza antara anzala dan juga nazzala dalam Quran? Iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan anzala, yang dalam contoh beberapa ayat dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi perkataan anzala ini merujuk kepada penurunan Al-Quran secara sekaligus pada malam Al-Qadar. Penurunan Al-Quran secara sekaligus. Jadi saya akan sebutkan nanti. Dan penurunan Al-Quran ini dia ada dua. Yang ini yang saya sebutkan tadi, makna kita melihat sedikit berkaitan dengan ulumul Quran. Samping kita belajar Al-Quran, kita lihat ulumul Quran. Supaya nanti maknanya tuan-tuan dan perempuan bila tengok ayat Al-Quran ada sebut anzala ataupun nazzala,
Dan maka dah boleh bezakan. Ini bukan sekadar pada ayat ini dan pada ayat-ayat yang lain yang kita baca anzala ataupun tanzil yang berasal daripada perkataan nazzala. Jadi kita dah faham ada beza di antara kedua-dua perkataan tersebut. Walaupun perkataan nazala ini asalnya nazala itu merujuk kepada turun lah. Turun sesuatu daripada atas ke bawah. Itu makna turun. Dan turun juga membawa maksud bepergian. Contoh kita katakan menteri nak turun ke Masjid Hasanah sebagai contohnya. Jadi nak turun dimasukkan itu adalah nak bepergian. Nak datang ke tempat yang kita adalah ataupun kita berada di situ. Baik. Jadi perkataan anzala dalam Al-Quran menunjukkan Al-Quran ni turun secara sekaligus. Buktinya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan penurunan Taurat, penurunan Injil, yang kita tahu bahawa penurunan Taurat dan Injil ini berlaku hanya sekali penurunan. Ini tak berlaku dua penurunan sebagaimana Al-Quran. Maka kita tengok ketika Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Taurat, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Injil, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan perkataan anzala. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. Hendaklah ahlul Injil, mereka yang diberikan kitab Injil ini berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Ini perkataan anzala merujuk kepada penurunan sekaligus pada malam Al-Qadar. Manakala perkataan tanzil nazzala, ia merujuk kepada penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat ataupun beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Quran. Tengok, Allah membezakan ketika mana menyebutkan tentang Quran, Alkitab, dengan ketika mana menyebutkan Taurat dan Injil. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. So kalau kita perhatikan ayat ni, maknanya ketika mana menyebutkan tentang kitab, yang ini merujuk kepada Al-Quran, maka disebutkan perkataan nazzala kerana Al-Quran boleh jadi dua. Anzalnahu, yang ini menunjukkan kepada Al-Quran, dan juga boleh jadi nazzala. Dan bezanya dengan Taurat dan Injil adalah Quran ini ada dua bentuk penurunan berbanding kitab-kitab sebelum ini. Maka kitab-kitab sebelum ini disebut dengan perkataan anzalat Taurat wal Injil. Ini ayat ketiga daripada surah Ali Imran. So nanti maknanya tuan-tuan dan puan-puan bila baca Al-Quran, dan ada beberapa tempat lagi dalam surah Al-Isra, tak silap ada, nazzala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang turunnya Al-Quran ini bil haqq. Digunakan perkataan nazzala dan juga anzala dalam satu ayat. So kita boleh faham nazzala ini merujuk kepada penurunan secara beransur-ansur, dan anzala itu merujuk kepada penurunan sekaligus. Dan disebutkan dalam ayat ini nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Bil haqq ini dengan benar. Ini daripada yang mengandungi kebenaran, dengan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Penurunan ayat ini secara beransur-ansur kepada Nabi SAW dan juga pada para sahabat, kerana berdasarkan situasi yang tertentu yang berlaku pada Nabi SAW ataupun pada peristiwa yang tertentu. Ini bila ada persoalan. Ini kalau kita tengok dalam asbabun nuzul, kan, ini sebab-sebab penurunan sesuatu ayat, maka dia ada dua keadaan, iaitu ketika mana berlakunya sesuatu peristiwa, maka kadang-kadang Al-Quran memberikan komentar. Contoh peristiwa Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan yang tak baik dengan Safwan bin Mu'attal, yang selepas daripada peperangan Bani Mustaliq,
yang dicetuskan oleh orang-orang munafik. Jadi Al-Quran datang untuk membersihkan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi maknanya dalam peristiwa itu Al-Quran memberikan komentar. Dan juga kadang-kadang Al-Quran turun secara beransur-ansur ini untuk menjawab persoalan. Contoh, mereka menanyakan tentang yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanyakan tentang harta rampasan perang. Jadi bagaimana pembahagiannya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dalam Quran, yang ini macam mana ataupun berapa bahagian pembahagian harta rampasan perang. Jadi persoalan. Dan juga nak menyebutkan bila mana adanya pendustaan terhadap Al-Quran oleh orang musyrikin, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan tanzil yang menunjukkan bila mereka mendustakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat membenarkan. So dalam surah As-Sajadah, kita balik pada perkataan tanzil yang digunakan dalam surah As-Sajadah ini, dalam ayat yang kedua ini, sangat signifikan dan sangat tepat dan sesuai pada ayatnya. Kerana kita bincangkan apa tadi? Ayat kedua ini adalah ayat yang nak menafikan ataupun nak menolak pendustaan orang musyrikin terhadap Al-Quran. Pendustaan mereka ni bukanlah daripada makna kata awal mereka mendustakan. Contoh ketika mana Nabi SAW, permulaan Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mereka pun telah mendustakan Al-Quran. Dan pendustaan itu bukan berlaku sekali saja. Maknanya berkali-kali berlaku. Bila Nabi SAW bacakan, mereka mendustakan. Bila Nabi baca, mereka mendustakan. Jadi bila berkali-kali berlaku pendustaan terhadap Al-Quran, maka ayat Al-Quran itu pula turunnya tanzil berkali-kali. Setiap kali mereka mendustakan, Al-Quran jawab balik. Mereka mendustakan, am yaqulu naftarah, Al-Quran jawab balik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sangat sesuai menggunakan perkataan tanzil yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu turun secara beransur-ansur. Antaranya sebabnya adalah selain nak jawab persoalan-persoalan para sahabat, selain nak memberikan komentar terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku, nak menjawab juga tuduhan-tuduhan orang musyrikin tentang Al-Quran ini, yang mana tidak ada keraguan ia yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan, seolah macam berhujah. Ini kalau kita tengok dalam ulumul Quran, ada satu bab berkaitan dengan jadal fil Quran, iaitu perdebatan dalam Al-Quran. Antara topik-topik perdebatan dalam Quran, makna debat ni, bila ada pihak musuh bagi argument, maka Quran jawab. Dan bagi argument, Quran jawab. Jadi antaranya adalah berkaitan dengan kebenaran risalah dan Rasul. Rasul dan juga risalah, kebenaran Nabi SAW sebagai Rasul dan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik. Jadi ayat, kalau kita boleh sebutkan tentang ringkasan, ni sebagai tambahan, ringkasan terhadap tahap penurunan Al-Quran. Baik, Al-Quran ini disebutkan ada dua jenis penurunan kita sebutkan tadi. Yang pertama ketika mana dia berada di Lauh Mahfuz. Yang ini kita tak tahu maknanya bila waktunya, keadaan, caranya. Tapi yang kita tahu di Lauh Mahfuz itu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Ya, ini itu pada pada keadaan yang pertama. Yang ini dia tak diturunkan. Tapi bila ianya diturunkan, dia ada dua peringkat. Yang mana dalam riwayat Ibn Abbas, menyebutkan bahawa Al-Quran ini daripada Lauh Mahfuz, maka dia dibawa ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia ni yang mana? Sebab dalam surah surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sab'a samawat, ada 7 tingkatan. Langit dunia ni yang mana? Langit dunia adakah langit yang kita nampak sekarang ni, ataupun bagaimana? Wallahu taala a'lam. Yani kita tidak ada pendetilan terhadap
langit dunia tersebut. Tapi apa yang kita fahami bahawa pada malam Al-Qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inna anzalnahu tersebut tadi, dan turunnya Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, ia turun secara sekaligus. Bahkan disebut dalam surah Al-Baqarah, disebutkan tadi syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran, juga dalam bulan Ramadan. Yang ini dalil, di tepi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini turun secara sekaligus. Bulan Ramadan, ini pada malam Al-Qadar lah. Malam Al-Qadar ada dalam bulan Ramadan. Dan bahkan kalau diikut sejarahnya pun, memang Nabi SAW bertahannus. Disebut dalam hadis, Nabi bertahannus, yang ini berada beribadah dan pada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Gua Hira pada bulan Ramadan. Ini berkhalwah. Ini pada bulan Ramadan. Memang dari sudut sejarah dan juga dari sudut dalilnya menyokong bahawa Al-Quran ini turun secara sekaligus pada bulan Ramadan. Baik, cumanya sebab penurunan Al-Quran ni dia banyak mazhab sebenarnya. Mana-mana mazhab ni banyak pendapat. Tentang ada yang kata penurunan Al-Quran ni turun sekali sahaja, ada yang 2 kali, ada berbeza banyak pandangan lah. Tapi saya ringkaskan, makna kata pada malam Al-Qadar itu, pada malam bulan Ramadan itu, Al-Quran turun secara sekaligus. Tetapi dalam masa yang sama, pada malam itu juga bermulanya turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW. So tengok di sini, saya letak di sini, pada malam Al-Qadar turunnya Al-Quran secara sekaligus. Tapi dalam masa yang sama juga berlaku permulaan penurunan, yakni daripada langit dunia kepada Nabi SAW. Kenapa disebutkan sedemikian? Kerana antaranya Syekh Fadl Hasan Abbas menyebutkan bahawa dalam ayat yang ke-185 suratul Baqarah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalaulah Al-Quran itu hanya turun ke langit dunia, kan, maknanya tak turun kepada manusia, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala kata Al-Quran yang diturunkan pada malam Ramadan itu sebagai Al-Quran yang dapat memberikan hidayah kepada manusia? So boleh faham argumen ya. Mana kata ayat Quran yang menunjukkan Al-Quran turun pada bulan Ramadan itu adalah Quran yang memberikan hidayah kepada manusia. Kalau dia hanya turun ke langit dunia semata-mata, bagaimana dia memberi hidayah pada manusia? Maka di sini ada ulama yang lain mana menyebutkan bahawa tidak hanya berada pada langit dunia, ini boleh jadi pada malam itu turun secara sekaligus, dan pada malam yang sama turun permulaan yang kita selalu sebutkan, permulaannya adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 kepada Nabi SAW. Kan? Dan bila mana turun daripada Nabi SAW, ini beberapa dalilnya, sebagaimana yang disebutkan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin, wa qala allazina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Nuzzila 'ala, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus? Kerana antaranya adalah kadzalika linusabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi SAW. So Al-Quran itu permulaan turunnya pada malam Al-Qadar juga, yakni pada malam Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, dan selepas itu berlaku penurunan secara berperingkat-peringkat. Jadi menjawab persoalan, menjelaskan isu, dan juga menjawab tuduhan-tuduhan kepada Al-Quran. Selama berapa tahun? 23 tahun di Makkah dan Madinah. Disebutkan tadi 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah secara beransur-ansur. So ini ringkasan. Sebab apa saya datangkan? Kerana disebutkan tadi tanzil dan juga nazzala dan juga anzala. Jadi sudah tentu mengandungi ada 2 tahapan penurunan, yakni turun secara sekaligus dan turun secara berperingkat-peringkat. Baik. Jadi kita sebutkan dah tadi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perkataan tanzil dalam ayat yang kedua adalah kerana nak menolak keraguan, nak menolak tomahan, dakwaan
orang musyrikin akan kepalsuan Al-Quran. Ini menolak dakwaan mereka. Jadi kalau kita tengok secara umumnya, hikmah daripada penurunan Al-Quran secara berperingkat ni ada beberapa hikmah. Antaranya, jadi bila mana menolak keraguan yang dibawa oleh orang musyrikin, dalam masa yang sama meneguhkan hati Nabi SAW. Jadi kita bayangkan kalau kita dakwah ataupun kita menyampaikan peringatan, orang mendustakan kita, mendustakan apa yang kita bawa. Jadi apa kita rasa kan? Maknanya kita rasa sedih lah. Jadi Nabi SAW sebagai seorang manusia yang mana ketika mana menyampaikan dakwah Al-Quran, yakni ayat-ayat Quran, dakwah Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak menolak dakwaan orang musyrikin terhadap Al-Quran itu dengan mendatangkan Al-Quran secara berperingkat-peringkat. Di sebalik itu nak meneguhkan hati Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan ayat tadi, kadzalika linusabbita bihi fuadak, iaitu penurunan secara beransur-ansur itu adalah untuk meneguhkan, menetapkan hati Nabi SAW. Makna menetapkan hati Nabi SAW ni apa? Ya, ini nak merasai Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada satu isu, bila ada satu perkara yang ada kemusykilannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala hantar ayat Quran. Maka Nabi merasai pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada berkaitan dengan perkara yang akan datang, yang disebutkan akan diberikan kepada Nabi SAW, maka didatangkan ayat-ayat semisal ayat-ayat yang mana seolah menjanjikan, bukan seolah, memang menjanjikan perkara-perkara yang akan datang di masa hadapan tentang kemenangan dan sebagainya. Contoh, kita sebutkan surah yang dimulakan dengan Alif Lam Mim dalam Quran ini, dia ada kesatuan tema. Temanya apa? Temanya tentang kepimpinan, tentang kekuasaan, dan juga pimpinan, kekuasaan dan kerajaan. Sedangkan kita sebutkan bahawa surah-surah Alif Lam Mim ni 4 surah diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah, Makkiyah. 2 surah sahaja, ini Al-Baqarah dan juga Ali Imran sahaja yang diturunkan di Madinah selepas daripada hijrah Nabi SAW. Jadi menunjukkan bahawa seolah Allah nak mempersiapkan Nabi dalam masa yang sama, nak bagi tahu bahawa Nabi SAW ini juga akan mendapat tampuk kepimpinan, menjadi pemimpin orang beriman, dan itu adalah janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian meneguhkan hati Nabi SAW adalah untuk mendukung kebenaran dalam ayat ini dan menolak kebatilan serta memberikan ketenangan kepada Nabi SAW. Baik, hikmahnya juga yang lain, Al-Quran itu turun secara berperingkat adalah memberikan cabaran dan mukjizat. Ini nak mematahkan dakwaan, dan kita tengok kalau kita boleh kaitkan dengan apa yang saya sebut di awal tadi, iaitu bila adanya dakwaan, maka Al-Quran ni turun secara berperingkat untuk mematahkan dakwaan tersebut ataupun syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh kaum musyrikin terhadap Al-Quran. Maka didatangkan cabaran untuk mereka untuk mendatangkan semisal Al-Quran, kerana Al-Quran masih lagi diturunkan, kan? Kalau boleh, kamu buatlah satu ayat, buat satu surah semacam mana Al-Quran, yang mana Al-Quran ni sedang masih lagi diturunkan. Dan kita melihat juga hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat ini adalah untuk berperingkat juga di dalam tarbiyah. Jadi bila kita sebutkan tentang tarbiyah, Rabb, kataan Rabb, menyebutkan tentang tarbiyah, sudah tentu tarbiyah ini dia ada peringkat-peringkat. Jadi sebagaimana ianya turun kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat untuk beramal dengannya, yang ini nak memudahkan dari sudut hafazan, nak memudahkan dari sudut pemahaman. Kita bayangkan dalam keadaan jahiliah,
Dia nak ubah kepada keimanan, merasai Al-Quran, kepentingan Al-Quran, nak memahami isi kandungan Al-Quran, maka perlu adanya tadarruj, perlu adanya berperingkat-peringkat. Supaya apa? Supaya nak buang perkara-perkara yang buruk terlebih dahulu dan nak istiqamah pada kebaikan. Baik. Kemudian yang keempat, yang ini disebutkan tadi sesuai dengan peristiwa dan proses penetapan hukum. Dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku maka ataupun isu-isu yang berlaku, maka Al-Quran ini mendatangkan ayat-ayat untuk membenarkannya. Dan yang kelima, menolak keraguan. Ini Al-Quran datangnya daripada Allah kerana susunannya yang cermat, gaya bahasanya yang indah, maknanya yang luas dan ayat-ayatnya saling berhubung kait. Ini walaupun ayat Quran itu turun, bukan semestinya kita faham tentang penurunan Al-Quran ni berperingkat-peringkat, bukan bermakna peringkat itu walaupun sikit-sikit ayat, bukan bermakna ayat contoh Suratul Baqarah 286. Bukan semestinya ayat pertama hingga 10 dulu, kemudian 11, 20, kemudian bukan macam tu. Kadang-kadang 1, 10 dulu, kemudian ayat belakang dulu, kemudian ayat tengah balik. Dan itu berlaku dalam surah-surah dalam Al-Quran. Tetapi bila mana ia disusun, bila mana dia berada di dalam Quran, yang disusun mengikut mushaf kita sekarang ini, kita melihat hubung kait di antara ayat, hubung kait di antara surah, munasabahnya itu sangat cermat. Baik gaya bahasanya itu sangat indah. Jadi menunjukkan bahawa Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keraguan, la raiba fihi. Tidak ada keraguan. Maka sangat besar hikmah bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tanzil yang merujuk kepada penurunan Al-Quran itu secara berperingkat. Kerana dari sudut konteksnya itu menolak dakwaan orang musyrikin, meneguhkan hati Nabi SAW, memberikan cabaran dan menunjukkan kemujizatan Al-Quran sesuai dengan peristiwa, iaitu apabila mereka mentahmah Al-Quran, maka Al-Quran balas balik. Maka Al-Quran itu mempunyai hikmah-hikmahnya ketika mana ia diturunkan secara berperingkat-peringkat. Baik. Itu kita sebutkan tentang tanzil. Baik. Kemudian yang kedua, tanzilul kitab. Al-kitab. Apa beza antara Al-Kitab dan Al-Quran? Kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Kitab? Kenapa tak disebutkan Al-Quran? Jadi saya sebutkan di awal tadi dalam mukadimah kita ni, memang sedikit panjang lah. Nanti insyaAllah pada ayat-ayat seterusnya kita akan ambil 2-3 ayat. Sebab perkataan-perkataan tu kita dah ambil di permulaan. Jadi jangan rasa makna kata bila nak habis kan, kalau kita ambil satu perkataan, tapi mudah-mudahan insyaAllah kita pergi perlahan-lahan. Macam Al-Quran yang turunkan secara berperingkat itu, kita pun berperingkat, tadarruj, pelan-pelan insyaAllah. Baik. Jadi Al-Kitab, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gunakan Al-Kitab dan tak gunakan Al-Quran? Sedangkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan Quran. Apa beza antara Al-Kitab dan juga Al-Quran? Baik. Pertamanya, kita kena faham dari sudut tidak ada perbezaan pada maksud. Membawa maksud macam mana? Al-Kitab dan Al-Quran yang disebutkan dalam Quran, dia menuju kepada Quran. Al-Kitab, saya ulang sekali lagi, maknanya bila Allah kata tanzilul kitab, syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran. Jadi perkataan Quran dan Al-Kitab tu merujuk kepada Al-Quran kita ada ni lah. Sama. Yang ni dari sudut makna maksud, bukanlah kita kata Al-Kitab tu kitab lain, Quran kitab lain, tak. Al-Quran dan kitab itu sama. Iaitulah Quran yang ada pada kita ni, Al-Kitab. Ini juga disebutkan Al-Kitab dan juga disebutkan Al-Quran. Cuma apa bentuk perbezaan yang saya nak bawakan adalah dari sudut isti'mal Quran ni, iaitu penggunaan Al-Quran. Kenapa pada ayat ini Allah gunakan perkataan Quran? Kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Al-Kitab? Sedangkan kalau kita katakan di awal tadi, maknanya maksudnya sama kan? Al-Quran dan kitab tu Quran kita lah.
Tapi kenapa ada ayat yang Allah gunakan Alkitab? Kenapa ada ayat Allah gunakan Quran? Dan kenapa ayat yang kedua ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Alkitab, tak menggunakan Al-Quran? Baik. Satu lagi dalam ilmu Quran, maknanya kita akan belajari itu tentang makna Al-Quran itu sendiri. Baik, dari sudut bahasa Al-Quran, ya ini ada juga pelbagai pandangan daripada perkataan Quran ini. Saya meringkaskan dengan mengambil pendapat bahawa Al-Quran ini asalnya daripada perkataan qara'a. Kita sebut qara'a ni maknanya membaca, ataupun qara'a ini boleh dimaknakan dengan menghimpunkan. Jadi bila huruf-huruf terhimpun maka menjadi perkataan. Perkataan terhimpun maka menjadi ayat. Ayat-ayat terhimpun maka menjadi surah. Surah yang terhimpun maka menjadilah Quran. Baik. Jadi saya sebut qiraah itu himpunan ataupun bacaan. Jadi kita nak membaca sesuatu pun adalah bacaan itu dia terhimpun kan. Barulah kita boleh baca. Ini menjadi ayat. Dan kenapa ditambahkan dengan alif nun? Ya ini nak memberi makna sering ataupun memberi makna dalam bahasa Melayu kita kata hyperbola ke. Kalau saya salah, mau betulkan. Menunjukkan benda yang bersangatan. Contoh kalau kita sebutkan korban, kan, korban. Ini korban itu asal daripada perkataan qaruba, yang menunjukkan kepada dekat. Ini perkataan korban itu adalah satu amalan yang mendekatkan dengan sangat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan, asal perkataan ramidha, yang menunjukkan kepada yang cuaca yang sangat panas. Bila ditambah alif nun yang menunjukkan sangat-sangat panas. Ramadan. Jadi menunjukkan benda yang bersangatan. Jadi Quran disebutkan dengan Quran kerana ia adalah satu kitab yang mana dibaca dan sering kali dibaca tanpa ada rasa bosan. Bahkan kalau kita tengok sebelum turunnya Al-Quran, tidak ada ataupun orang Arab ni tidak mengenali perkataan Quran. Ini mereka mengatakan sesuatu yang dibaca. Kalau Quran, kalau kita tengok dari sudut bahasa Arab, kalau sesuatu yang dibaca ini dipanggil makru', benda yang dibaca. Jadi isim maf'ul. Tak apalah, maknanya satu yang dibaca ini disebut dengan perkataan yang lain. Tetapi Quran, dia sesuatu yang dibaca, tapi tak disebut dengan perkataan makruh, tapi disebut dengan perkataan Quran kerana ianya dibaca dan sering kali dibaca, diulang dan dibaca sehinggalah kita hari ini dibaca tanpa bosan. Kenapa tidak ada ataupun tak dikenali perkataan Quran sebelum turun Al-Quran? Kerana mana ada kitab yang dibaca yang tak bosan. Tak ada kitab yang kita sendiri pun, kalau kita ada kitab, hari-hari kita baca. Bahkan kalau kita baca topik yang sama, menyebabkan kita akan jadi bosan. Jadi sebab itu perkataan Quran itu special. Sama juga dengan Nabi SAW, nama Muhammad kan. Nama Muhammad pun tidak ada nama sebelum daripada Nabi SAW, nama Muhammad. Yang selepas daripada nama Nabi SAW, maka ramai orang yang nama Muhammad, termasuk saya sendiri. Ada nama Muhammad. Jadi yang sebutkan Quran itu, perkataan Al-Quran itu sendiri dah special dah. Dan perkataan Quran ini selalu disebutkan dalam Al-Quran, yang ini menunjukkan penurunan, cara penurunan kepada Nabi SAW iaitu secara bacaan. Sebab Nabi SAW, cara Nabi SAW menyampaikan Al-Quran adalah melalui Jibril baca pada Nabi, Nabi baca pada sahabat. Bukan Nabi SAW baca sesuatu yang tertulis. Ini mengikut pendapat yang rajah lah, pendapat yang maknanya yang lebih tepat. Maknanya Nabi SAW tidak membaca sesuatu yang tertulis. Kitab, sesuatu yang tertulis. Tapi Jibril baca pada Nabi dan Nabi baca kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahawa ia seolah macam live tau. Ini maknanya contoh Jibril baca pada Nabi, Nabi baca pada sahabat. Ini dalam keadaan macam lebih kurang macam live lah. Turunnya perkataan Al-Quran. Okey, baik. Jadi kita tak sebut perbezaan lagi. Dari sudut bahasa Alkitab berasal daripada kitabah. Yang ini
kitab ini dia terikat ataupun dia terkait dengan tulisan. Jika tidak tertulis sebagaimana permulaannya Al-Quran, ia tetapnya tertulis di Lauh Mahfuz. Baik, kita tengok dari sudut sejarah pengumpulan Quran. Kita tahu bahawa dalam ketika mai pada zaman Nabi SAW, ada sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menulis Quran. Antaranya Muawiyah, Sayyidina Ali dan sebagainya. Diperintahkan untuk menulis Quran. Tetapi Al-Quran itu tidak dihimpunkan menjadi Alkitab, menjadi kitab macam ni, sesuatu yang tertulis di dalam ni, sebagaimana yang ada pada kita. Ini permulaan pengumpulan itu berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian pada zaman Sayyidina Osman sekali lagi. Baik. Nak sebutkan, kalaulah kata kenapa Al-Quran sebutkan Alkitab, sedangkan dia belum dihimpunkan menjadi kitab, kerana kalaulah tidak terhimpun pada permulaan Al-Quran pada zaman Nabi SAW, tapi Al-Quran ni kan dah ada di Lauh Mahfuz yang kita sebutkan tadi, peringkat yang pertama tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri disebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Yang ini Allah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran ni telah ada dulu sebelum daripada penciptaan manusia. Baik. Dari sudut kedudukan dalam ayat, jadi kalau kita tengok surah-surah yang bermula dengan Alkitab, ini di dalam surah tersebut akan banyak perkataan Alkitab berbanding Quran. Antaranya surah Al-Baqarah sendiri. Perkataan Quran hanya ada sekali sahaja di dalam suratul Baqarah. Dalam ayat 185 yang kita bacakan tadi, ada 47 kali disebutkan perkataan Alkitab. Dalam surah Ali Imran, tadi ayat ketiga yang kita bacakan tadi, menyebutkan nazzala alaikal kitab. Ada 33 kali disebutkan Alkitab, tak ada langsung sebutkan Al-Quran. Surah mana yang disebutkan banyak perkataan Quran adalah suratul Isra. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ayat 9. Maka kita tengok dalam suratul Isra ada lebih kurang 11 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan Quran. Baik. Kemudian dari sudut istilah, yang ni yang kita nak sebutkan perbezaan. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca dan untuk semua manusia. Alkitab sesuatu yang tertulis dan mengandungi perihal pensyariatan. Baik. Dari sudut penggunaan istimal Quran ni dalam Quran, ada banyak pandangan lah ulama sebutkan tentang kenapa guna Alkitab, kenapa guna Al-Quran. Kan? Cuma ada benda yang kita boleh sebutkan adalah Al-Quran ini satunya menunjukkan bahawa Al-Quran ini dia terjaga dari sudut bacaan dan juga terjaga dari sudut tulisan. Bila disebutkan Al-Quran dan kitab, digabungkan kedua-duanya. Tapi dari sudut penggunaan dalam ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran ni biasa menjelaskan prinsip-prinsip umum yang mana manusia ni tak berbeza akan perkara tersebut. Ya, ini perihal keadilan, perihal prinsip-prinsip asas kemanusiaan. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat suratul Baqarah, unzila fihil Quran hudan linnas, kepada semua manusia. Bukan kepada orang beriman sahaja, kepada semua manusia. Kerana asas prinsip-prinsip manusia ini dijadikan secara fitrah, prinsip-prinsip kebaikan. Kalau fitrah seorang itu dia jelas ataupun fitrah yang salim, yang sejahtera, maka dia akan terima prinsip-prinsip asas kemanusiaan ini adalah baik. Yang itu yang disebutkan oleh Al-Quran. Namun ada perkara-perkara yang manusia ini berbeza. Dari sudut contoh mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini ada manusia, ya ini kita orang beriman, sebagai orang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Masih anak Allah. Orang musyrikin mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Jadi ada benda yang manusia berbeza. Jadi disebutkan dengan perkataan Alkitab. Dan Alkitab ini juga nak menunjukkan kepada ini apa yang dibezakan antara Islam yang kita faham dengan agama
yang dicanang-canangkan oleh orang musyrikin yang mereka katakan bahawa mereka adalah agama Ibrahim ataupun yang mengikuti Islam agama Nabi Ibrahim. Okey, baik. So kesimpulannya apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat yang kedua surah Al-Baqarah, kan, berkaitan dengan penurunan Al-Quran, kan, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab la raiba fih. Al-Quran ini disebutkan Al-Kitab dan disebutkan hudan lil muttaqin. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan kitab di sini untuk nak menyebutkan tentang adanya perbezaan di antara apa yang ada pada orang beriman dengan apa yang dipegang oleh orang musyrikin. Pada ayat surah As-Sajdah ayat yang kedua ni digunakan perkataan kitab kerana ada perbezaan. Antaranya orang beriman ini apa respon dia? Sujud. Orang beriman responnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala mereka bertasbih. Tapi orang yang ingkar, kafir, maka mereka ini tidak akan mengimani apa yang ditulis, apa yang ada di dalam Alkitab. Kerana perkataan Alkitab itu dari sudut penggunaan di dalam Al-Quran adalah menyebutkan tentang pensyariatan Islam yang sebenar. Sebab itu dalam Quran, perkataan kitab ini tidak membawa maksud hanya Al-Quran, tapi kefarduan. Kutiba alaikumus siyam. Dan juga Alkitab, kitab ini digunakan membawa maksud bukti, membawa maksud perjanjian yang benar, dan juga kitab membawa maksud ajal. Jadi nak sebutkan dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan kitab, ia merujukkan sesuatu yang tertulis satu, dan digunakan pada perihal yang berkait dengan syariat ataupun Islam, manhaj Islam yang sebenar. Adapun penggunaan Al-Quran selalu disebutkan dengan menunjukkan kepada prinsip-prinsip asas kemanusiaan yang sepatutnya semua orang menerima prinsip asas. Dan menariknya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan, kenapa dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak kali Al-Quran? Sebab surah Al-Isra adalah surah yang menyebutkan tentang Bani Israel juga. Bahkan kehancuran Bani Israel di akhir zaman hanya disebutkan di dalam suratul Isra. Dalam surah surah Al-Baqarah banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang Yahudi. Tapi kehancurannya ataupun pengakhiran kehidupan orang Yahudi itu hanya disebutkan dalam suratul Isra. Dan disebutkan perkataan Quran banyak dalam suratul Isra, kerana nak sebutkan prinsip-prinsip asas kemanusiaan ini orang Yahudi ni mereka langgar. Prinsip asas kemanusiaan, dan benda itu berlaku sekarang ni. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang prinsip asas kemanusiaan. Boleh faham? Saya mungkin kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan boleh tanya. Dan cuma saya sebutkan tadi di awal, Al-Quran dan Alkitab tiada beza dari sudut maksud, mana maksudnya Quran inilah kitab. Cuma dalam penggunaan istilah di dalam buku, dalam Al-Quran ada perbezaannya. Jadi bila masa Allah gunakan Alkitab, bila masa guna Al-Quran. So dalam ayat yang kedua ni kita boleh nampak kenapa Allah gunakan Alkitab. Allah tak kata tanzilul Quran, tapi Allah kata tanzilul kitab, kerana nak menegaskan ini syariat Islam. Islam mengatakan bahawa Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrikin kata tidak, Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Islam mengatakan bahawa adanya hari kebangkitan, pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang beriman ni banyak bertasbih, banyak bangun malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Yang berdoa, yang mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan orang musyrikin. Jadi sebabkan itu maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Alkitab. Baik. Assalam, surah Al-Baqarah Al-Kitab ayat 47. Bukan. 47 kali disebutkan perkataan Alkitab. Baik. Tanzilul kitab.
la raiba fihi. So insya-Allah mungkin hari ini kita ambil satu ayat ya. La raiba fihi. Baik. Perkataan raib. Apa makna raib? Kalau kita sebutkan terjemahan tadi, maknanya tidak ada syak. Ataupun selalu kita sebutkan raib ini tidak ada keraguan. Sejauh mana tidak ada keraguan tu? Sebab kadang-kadang macam diri kita pun, walaupun kita kata kita tak ragu, tapi mungkin tak ragu kita itu mungkin dalam 90% tak ragu, tapi ada 10% ada sikit reserve rasa ragu. So raib ini berapa persen tak ragunya tu? Baik. Kalau kita tengok dari sudut penyusunan tingkatan keyakinan ini, tengok di belah kanan dulu yang arrow tu, yang mana kalau kita divide ataupun bahagikan by percent lah, dia ada beberapa istilah yang menunjukkan kepada keraguan ataupun keyakinan. Baik, bila kita sebutkan yakin ni, maknanya boleh kata 100% yakin lah. Walaupun yakin ni pun dia ada peringkat-peringkat dia. Makna ada ilmul yakin, batu ainul yakin, haqqul yakin dan sebagainya. Tapi kita boleh kata yakin ini antara 90 ke 100% lah persen yakin. Baik. Tapi bila yang kedua adalah zan. Zan di dalam Al-Quran ada membawa maksud zan yang baik, ada membawa maksud zan yang buruk. Tapi kalau kita katakan zan yang baik itu adalah ghalabatuz zan. Yang ni yang terdirinya ilmu hadis. Ilmu hadis ini disebut dengan terbina dengan zan ini bukan makna zan yang tak yakin ataupun ragu-ragu, tak. Ghalabatuz zan yang sangat-sangat diyakini. Cuma kita tak katalah 100% perfect yakin. Tapi ghalabatuz zan ni kalau kita bahagi divide by percent 75% ke atas lah. Kan? Sebab tu hadis-hadis yang sahih sebagai contoh, hadis tu walaupun di ahad, maknanya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahaja pun, tapi dari sudut ghalabatuz zan, yakni yakin bahawa ianya daripada Nabi SAW itu sangat tinggi disebabkan dilihat perawi-perawinya dan sebagainya. Tapi nak sebutkan zan ini adalah keyakinan yang bukan sampai tahap yakin, tapi dia boleh kata 75% ke 90%. Tinggilah, maknanya persen keyakinan tu tinggi berbanding tak yakin. Dan selalu kita sebutkan syak. Syak ni biasanya 50-50. Jadi terjemahan, kalau diterjemah raib itu sebagai syak sebenarnya tak berapa tepat lah. Sebab syak ni dia masih lagi 50-50. Ada keraguan dan yakin pun yakin juga, tapi sama. Bawah kepada syak adalah wahm. Waham ni adalah banyak tak yakin berbanding yakin. Tak yakin dia 75%. Yakin ni mungkin 25% je. Maknanya telah banyak benda yang tak yakin berbanding yakin. Dan raib ini, perkataan yang paling bawah menunjukkan 0%. Makna kata ketidakyakinan, bila Allah kata la raib itu, ketidakyakinan terhadap Al-Quran itu kosong. Tak ada langsung benda yang tak yakin pada Al-Quran ni. Sebab nanti kita akan sebut penafian la raib itu dari sudut apa. Jadi semua sudut berkaitan dengan Quran. Quran diturun daripada siapa? Apa yang ada dari dalam Al-Quran kontennya. Dari sudut kemujizatan Al-Quran. Dari sudut hubungan dengan Al-Quran. Jadi tak ada langsung keraguan pada Al-Quran ini. Bahkan perkataan raib itu juga, kalau kita melihat kepada makna raib itu bukan semata-mata keraguan. Ini tidak ada tuduhan yang dapat yang dapat merosakkan keaslian Al-Quran. Tidak mana hentaman yang akan menyebabkan orang semakin ragu dengan Al-Quran. Kerana semua bentuk tuduhan, semua bentuk syubhat ataupun semua bentuk kita katakan keraguan-keraguan yang ditimbulkan terhadap Al-Quran semua dah dijawab oleh para ulama kita. Maka bila kita sebutkan la raib, yakni penafian terhadap keseluruhan adanya keraguan bagi Al-Quran. Ini dari segenap aspek.
Ini tidak ada langsung keraguan. Tidak ada keraguan dari sudut kesahihannya. Maknanya ia datang dari sudut ayat-ayatnya itu. Tidak ada keraguan ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keraguan yang mukjizatnya Al-Quran ini. Jadi menafikan segala boleh kita katakan 360 lah. 360 darjah keraguan terhadap Al-Quran. Dan tak ada langsung tomahan, tak ada langsung hentaman yang dapat maknanya meyakinkan. Maknanya tidak ada hentaman ataupun keraguan yang diletak pada Al-Quran, melainkan Al-Quran itu menjawab balik itu melalui kalam ataupun penulisan para ulama kita. Baik. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut la raiba. La raiba dengan, kalau dalam kita belajar bahasa Arab dia panggil kita mansub, la raiba. Yang kita sebut raiba ni dengan baris atas tu, sebagaimana kita sebut la ilaha. Kita tak boleh berhenti pada la ilaha kan. Kita kena sebut la ilaha illallah. Jadi sebut la raiba fihi, la raiba ini sebagaimana kita menafikan la ilaha, penafian tidak ada secara total Tuhan selain daripada Allah, Allahu yang mengangkat tinggi Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Maka la raiba didatangkan dengan maksud tidak ada langsung keraguan yang Al-Quran itu di dalamnya. Kerana apa? Kerana dia datang daripada Rabbil Alamin. Ini penafian itu adalah penafian secara total. Tak ada sebarang bentuk keraguan boleh ditimbulkan kepada Al-Quran. Tidak ada. La raiba fihi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut la raiba fihi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut la raiba fihi. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkataan raib daripada fih? Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la fihi raib pun boleh. Tidak ada di dalamnya keraguan. Apa beza ketika mana kita menyebutkan tidak ada keraguan di dalamnya dan kita sebutkan tidak ada di dalamnya keraguan? Dari sudut bahasa Melayu, wallahu alam lah. Saya bukan orang pakar bahasa Melayu. Jadi kita nak sebutkan beza apa antara tidak ada keraguan di dalamnya dengan tidak ada di dalamnya keraguan. Tapi nak sebutkan dari sudut bahasa Arab, dia ada perbezaan. Bila kita sebut la raiba fi dengan la fihi raib. Kerana dalam Quran, dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan la fiha ghaulun. Ghaulun ini mana tartal ni kemabukan. Ayat itu bercerita tentang arak dan saya akan terang sebentar lagi. Baik. La raiba fihi Allah sebut 2 kali. Antaranya lah yang disebutkan adalah dalam surah Al-Baqarah dan juga surah As-Sajadah yang bermula dengan alif lam mim. Baik. Jadi konteks ayat itu adalah penafian adanya keraguan di dalam Al-Quran. Ini sesuatu perkara yang didahulukan kebiasaannya. Kebiasaannya mengandungi perkara yang lebih penting. Baik. Jadi dalam ilmu Al-Quran, dia ada satu ilmu yang disebut dalam balaghah Al-Quran. Ini kemukjizatan dari sudut bahasa Al-Quran. Dia ada satu ilmu yang disebut sebagai taqdim wa ta'khir. Ini sesuatu perkataan itu dia didahulukan dan satu perkataan itu dia dikemudiankan. Dia ada sebab dia. Bukan saja-saja Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Contoh paling mudah kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut na'bud kemudian nasta'in? Kenapa tak nasta'in dulu baru na'bud? Maka kerana dari sudut ubudiyah itulah yang mana akan membantu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala turun dengan barakah. Walaupun manusia ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang membezakan orang beriman dengan orang yang tak beriman di atas bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia adalah na'bud, iaitu dari sudut bagaimana dia berubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
So ada sebab kenapa Allah mendahulukan na'bud berbanding nasta'in. Saya nak sebutkan yang tu. Baik. Dan nak sebutkan bahawa tidak bila adanya sesuatu perkataan didahulukan dan satu perkataan dikemudiankan, aglabnya, maknanya selalunya membawa maksud yang didahulukan itu lebih penting berbanding yang kemudiannya. Selalunya. Sebab dalam Quran ni kadang-kadang kalau kita dalam matematik kita kata, maknanya kita ada ascending order dengan descending order kan. Maknanya ada benda yang daripada sikit kepada yang banyak. Daripada yang kurang penting kepada yang penting. Dan ada perkara yang tu ascending. Kadang-kadang descending maknanya daripada perkara yang penting yang banyak kepada perkara yang sikit, yang perkara yang penting kepada yang kurang penting. Cuma banyaknya dalam Al-Quran ketika mana didahulukan sesuatu, dia adalah dalam bentuk descending. Ini maknanya disebutkan perkara yang priority dulu, kemudian kepada yang less priority. Baik. So apa kepentingan pada ayat ini? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut la fihi raib dan la raiba fihi, ini kata Ar-Razi, jadi menyebutkan bahawa jika ayat ini dibaca la fihi raib, maknanya penafian kepada wujudnya keraguan di sini. Tapi mungkin pada tempat yang lain ada. Okey, macam ni. Contoh kita katakan Al-Quran ni Quran kan. Kita kata la fihi raib, maknanya tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi menunjukkan bahawa yang tidak ada keraguannya adalah Quran ni. Mungkin Quran tuan-tuan ada keraguan. Ataupun Quran pun ada keraguan. Kalau kita kata la fihi raib, yang tidak ada keraguan tu adalah yang mana yang kita tunjuk. Tidak ada di dalam Quran ni keraguan. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut la raiba fihi, la ni pun maknanya ada maknanya lah. Ini menafikan sebarang bentuk, sebarang jenis keraguan yang ada dalam Al-Quran. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut la raiba fihi ni, maknanya menafikan segala bentuk, segala jenis keraguan yang ada di dalam Al-Quran pada mana-mana ayat-ayat Al-Quran, dalam mana-mana bentuk Quran sekalipun. Maknanya Quran saya tidak ada keraguan, Quran tuan-tuan tak ada keraguan, Quran yang ada kat masjid tak ada keraguan, Quran yang ada kat Masjidil Haram ke, kat Masjid Nabawi, kat masjid ummah kita, semua tidak ada keraguan di dalamnya. Kerana yang menjadi fokusnya adalah terhadap isi kandungan itu. Isi kandungan. Kalau contoh kita cetak buku kan, cetak buku. Maknanya dalam cetakan kita itu mungkin ada cetakan yang okey dan ada cetakan yang tak okey. Kan? Maknanya bila kita sebut dalamnya ada defect, ada benda yang tak sempurna. Jadi nak sebutkan bahawa yang buku yang ada kat saya tu yang tak sempurna, mungkin buku yang kat orang lain ada yang sempurna. Kan? Jadi Quran ni bila Allah kata la raiba fi, menunjukkan bahawa dari sudut isi kandungannya itu Al-Quran ni keseluruhannya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan dari sudut isi kandungannya itu. Pada mana-mana Quran, pada mana-mana kitab Al-Quran pun, mana kata sebab isinya itu adalah isi yang sama. Baik. Kenapa dalam ayat As-Saffat ayat 47 Allah kata la fihi ghaul? Jadi konteks ayat ini adalah penafian adanya bahan bahaya terhadap arak. Ghaul ini boleh dikatakan mabuk lah, tertal, yang ini mabuk, hilang akal. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala fokusnya nak menafikan kandungan ataupun nak menafikan isi dalamannya itu, iaitu di dalam bekas ataupun minuman itu tidak ada sesuatu yang boleh memabukkan, dan itu keistimewaan arak di dalam syurga. So kalau arak yang lain, perkataan arak yang lain di dunia ni memabukkan. So Allah Subhanahu Wa Taala sebut la fiha ghaul, itu adalah arak yang spesifik sahaja yang ada di dalam syurga. Jadi berbanding Quran kan, yang disebutkan Quran tadi, kenapa disebut la raiba fi? Kerana semua Quran pada bila-bila masa pun tidak ada keraguan. Di mana pun tidak ada keraguan. Sebab isi kandungannya itu memang tidak ada keraguan. Tapi bila mana disebut la fiha ghaul, yang ini di dalamnya ada sesuatu yang
yang tidak ada sesuatu yang memabukkan, itu hanya spesifik kepada arak yang berada di dalam syurga. Tapi arak kita ni di dunia ni ada yang memabukkan, ya, semuanya memabukkan. Boleh faham tak kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan la raiba fi, perkataan raib? Kerana paling penting adalah nak menafikan dari sudut keraguannya itu. Baik. 10 minit ni. Tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin, daripada Rabb al-alamin. Baik. Jadi perkataan Rabb dalam Al-Quran ini satu benda yang menarik juga. Kita melihat perkataan Rabb dalam Al-Quran ni ada beberapa maknanya. Jadi tuan-tuan boleh Google dalam Google, cuba cari 4 istilah di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Abul Ala Al-Maududi. Abul Ala Al-Maududi, Syekh Abul Ala Al-Maududi, yang mana dia tulis ada 4 istilah dalam Al-Quran, iaitu perkataan Rabb, ilah, din dan juga ibadah. Yang ini dia Syekh mana beliau menghuraikan 4 istilah ni adalah 4 istilah yang paling penting yang ada dalam Quran, yang paling banyak. Bila kita faham 4 istilah yang juga ada dalam suratul Fatihah, keempat-empat istilah ini, kita akan faham dari sudut apa sebenarnya mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa pada dalam Al-Quran ini. Kenapa orang musyrikin susah sangat nak tinggalkan ilah mereka tu? Jadi penyembahan berhala mereka, berbalik penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka tidak memahami ilah tu semata-mata sembah, yang layak disembah. Jadi perkataan ilah tu dia ada banyak maksud dia. Banyak kita kata persesuaian yang kita boleh letakkan dalam ayat itu. Begitu juga perkataan Rabb, yang mana sekurang-kurangnya ada 5 makna di dalam Al-Quran. Baik. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memelihara dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memenuhi keinginan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yusuf. Ini cerita tentang Yusuf alaihissalam, yang mana ketika mana dia digoda oleh Zalikha, kan. Maka dia kata qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswai. Dia menolak untuk melakukan perkara yang tak elok kerana dia kata sesungguhnya Tuhanku yang mana telah banyak memenuhi keinginan-keinginanku. Doa Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Musa ketika mana Nabi Musa berada di Madian. Ini Nabi Musa keluar daripada Mesir sebab Nabi Musa terbunuh seorang Qibti dan berada di Madian. Sampai di Madian, selepas dia membantu 2 orang perempuan yang mana untuk ambil air, kan, dia baca, Nabi Musa baca apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini maknanya dari sudut Tuhan yang mana memelihara, Tuhan yang mana memenuhi keinginan. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan aku ini khairin fakir, daripada kebaikan aku ni sangat-sangat memerlukan. Fakir, sangat-sangat memerlukan apa sahaja kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita tahu doa ini, selepas daripada doa ini, maknanya Allah berikan Nabi Musa dari sudut pekerjaan, dari sudut isteri, kan, keselamatan, tempat tinggal dan sebagainya. Ini doa yang boleh diamalkan. Surah Al-Qasas ayat 24. Bila nak sebutkan perkataan Rabb di sini menunjukkan kepada memelihara dan juga memenuhi keinginan. Sebab Rabb ini selalu kita terjemahkan Tuhan, kan? Sama macam ilah kadang-kadang. Baik, Rabb juga membawa maksud yang membimbing dan juga yang mengawasi. Rabbil masyriq wal maghrib, yang mengawasi antara timur dan barat. Qul a'udzu birabbin nas, yang membimbing manusia daripada bisikan-bisikan syaitan, daripada kalangan jin dan juga manusia. Juga makna Rabb menunjukkan membawa maksud Tuhan yang besar. Jadi selalu disebutkan makna Tuhan yang besar ni ataupun majikan ni bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Menunjukkan bahawa kita ni ada pemilikan. Kita ni dimiliki oleh sesuatu. Yang ni kita berbalik kepada sesuatu, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Rabb juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai maknanya ketua yang diakui kekuasaannya. Dalam surah Yusuf juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut falamma ja'ahu rasul qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati la ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Ini dalam ayat ini disebutkan dua kali perkataan Rabb, iaitu rabbika dan juga inna rabbi. Ini perkataan rabbika ila rabbika ini merujuk kepada tuan ataupun merujuk kepada raja. Ceritanya Nabi Yusuf bila mana diketahui bahawa Nabi Yusuf ni boleh mentakwilkan mimpi. Jadi utusan ar-rasul di sini menunjukkan kepada utusan. Di utusan itu datang kepada Nabi Yusuf untuk makna kata nak jemput Nabi Yusuf nak keluar daripada penjara. Jadi Nabi Yusuf sebelum daripada keluar pada penjara, dia nak bersihkan namanya sebab dia masuk penjara kerana dituduh maknanya ada nak buat benda yang tak baik kepada wanita-wanita. Sedangkan sebaliknya wanita-wanita Mesir itu yang menggoda Nabi Yusuf. Jadi maka dia kata kepada utusan tu, kamu pergi tanya dulu kepada Rabb kamu. Yang ini Rabb ini sebab perkataan Rabb ini bukan semata-mata Tuhan. Dia merujuk kepada orang yang mana mentadbir. Yang ini merujuk kepada raja pada ketika itu. Macam kita kata Rabbatul Bait. Makna Rabbatul Bait ini adalah suri rumah. Yang ini yang menguruskan hal awal suri rumah lah. Dia Rabbika ini menunjukkan bahawa Tuhan kamu yang mana cuba tanya apa kena dengan perempuan-perempuan yang mana terpotong jarinya ketika mana mereka melihat aku dulu jadi disebutkan Rabbika itu menunjukkan kepada Tuhan kamu ni. Dalam ayat ni menariknya, dia kata Rabb kamu itu nak sebutkan kekurangan Tuhan kamu itu adalah kerana dia tak tahu apa yang berlaku. Hingga kan selepas itu maknanya Zalikha sendiri yang mengakui ataupun memperakui bahawa itu adalah kesilapan dia. Kan? Tapi apa yang disebutkan? Inna rabbi bikaidihinna alim. Rabbika, Tuhan kamu, raja tu dia tak tahu. Tapi Rabbi, Tuhan aku, ini Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi bikaidihinna alim. Allah tahu apa yang berlaku di antara kami. Allah tahu apa yang berlaku, iaitu segala helah mereka. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala luas pengetahuannya dan juga ketua yang diakui kekuasaannya, yang mempunyai pengetahuan. Walaupun Rabbika ketua itu yang menunjuk kepada raja itu diakui kekuasaannya sebagai ketua, tetapi tidak ada ketua yang lebih diakui kekuasaannya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan inna rabbi, yang kedua perkataan Rabb yang kedua itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahawa perkataan Rabb juga membawa maksud ketua yang diakui kekuasaannya. Dan terakhir sekali maknanya perkataan Rabb juga membawa maksud raja ataupun pemilik. Falyabudu rabb hadzal bait, pemilik bagi rumah ini, iaitu menunjukkan kepada Kaabah. Baik. So bila kita memahami perkataan Rabb itu dengan banyak maknanya, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin, daripada rabbil alamin, ia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran itu, kenapa besarnya bila Allah kata turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana antaranya orang musyrikin ini mereka mengakui, kita tak katalah mengimani, tapi mereka mengakui bahawa wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, dalam surah Luqman sebelumnya. Yang ini bila ditanyakan siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang mentadbir, yang mencipta Rabb itu, tapi kamu hanya kenal Rabb itu sebagai pencipta. Sedangkan Rabb itu juga adalah Tuhan yang besar yang kita akan balik bertemu dengan Allah. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Tuhan itu juga, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diperakui kekuasaannya, yang mentadbir alam ini, yang juga menurunkan Al-Quran.
Tuhan itu juga yang mana memiliki al-alamin ini dan memiliki kamu. Yang sepatutnya kamu tunduk kepadanya ketika dia menurunkan Alkitab. Rabb ini yang mengawasi, yang membimbing. Alam ini Rabbil Masyriq wal Maghrib, yang memelihara, yang memenuhi keinginan kamu, yang memenuhi segala hajat dan kehidupan kamu, yang mana dia menurunkan Al-Quran, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, maka sepatutnya kamu tunduk kepadanya dalam setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Termasuklah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. So maknanya bila kita faham tentang makna Rabb ini dengan makna yang lebih luas, kita akan dapat kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut turunnya Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin itu satu benda yang besar ataupun yang boleh menangkis dakwaan mereka bahawa Al-Quran itu datangnya ataupun ciptaan daripada Nabi SAW. Dan perkataan Al-Alamin yang terakhir, perkataan Al-Alamin, Alif Lam pada perkataan Al-Alamin ini membawa maksud Al-Istighraqiyah ataupun maknanya yang mencakupi, yang menunjukkan kepada keseluruhan dari sudut jenis dan pembahagian. Ini mudah faham, maknanya mencakupi semua jenis manusia, warna kulit dan sebagainya, semua jenis, maknanya manusia, hidupan laut, hidupan maknanya haiwan, manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Al-alam ini menunjuk kepada semua. Alam bermaksud setiap sesuatu yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala, rujuk pada makhluk. Ataupun kata Ibn Ashur, sesuatu yang dengannya al-alam ini, dengannya diketahui hakikat pencipta. Ini manusia, maknanya Allah Subhanahu wa taala suruh tengok manusia, Allah Subhanahu wa taala suruh tengok tumbuhan, suruh tengok maknanya haiwan, suruh tengok langit, bumi dan sebagainya, apa yang ada di dalamnya. Khalaqas samawati wal ard, nanti dalam ayat yang seterusnya akan disebutkan supaya manusia ini ketahui tentang adanya hakikat pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia mampu untuk menguasai al-alamin, termasuklah diri kamu yang termasuk dalam alamin itu, maka sudah tentulah dia juga berautoriti dalam mana menurunkan Al-Quran, yang mana disebut pada ayat yang ketiga ia mengandungi peringatan. Am yaqulu naftara bal huwal haqq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Ini ayat yang ketiga yang kita akan sambung pada minggu yang seterusnya, insya-Allah, sesi yang seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah kurang itu pada diri saya sendiri, saya mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada tuan-tuan kalau apa yang ada yang saya sampaikan tak sampai ke, ini itu atas kelemahan saya lah. Jadi insya-Allah qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.